Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz daripada Agent to You. Yep. So hari ini episod kita kita ada bawakan satu insan yang hebat. Kita kata industry player lah. Kita kata industry player. Insan ni boleh saya katakan sebagai key player dalam industri kita kata kosmetik. Kosmetik perfume lah. Boleh lah. Dia kosmetik ni dia ada banyak range. Dia ada banyak range. Salah satu adalah perfumes. Betul. Yes. Saya nak invite lah our key speakers untuk kita punya podcast hari ni, Tuan Rizwan Shah. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, sihat Tuan Hafiz. Yes. Thank you untuk jemputan ke podcast Agent to You. Oh, saya impressed lah. Power. So kali ni kita nak bawakan Tuan Rizwan lah untuk kita punya sesi hari ni. Kita nak sembang mungkin on the kisah kejayaan. Kisah kejayaan, you punya kisah dan juga kisah daripada Lisandra tu sendiri dan sebagainya. So banyak benda lah kita nak touch hari ni kan. So mungkin we'll start off dengan Tuan Rizwan perkenalkan diri. Okay. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya Ridwan Shah Putra. Saya bekerja di Ocean to You Sdn Bhd, mewakili Ocean to You Sdn Bhd dalam brand Lisandra. Dan saya memegang jawatan CEO dalam Lisandra. So kini office kami berada di Bandar Teknologi Kajang. Okay. And then so kita ada lebih kurang ada 89 orang staff. And then as for now kita ada kita punya bangunan sendiri kan di Bandar Teknologi owned by Lisandra. And then macam tadi tuan tanya saya perkenalkannya, sepatutnya yang duduk di sini adalah Madam Erna. Ya. And saya tapi kali ni kita invite tulang belakang Lisandra. Okay, tulang belakang Lisandra. Okay, tulang belakang Lisandra. Okay, sebenarnya saya adalah suami kepada Madam Erna. Yes. So Madam Erna is founder Lisandra. Lisandra itulah produk Lisandra. Okay. Betul. Okay. So thank you with that Tuan Rizwan. Yep. I think Lisandra itself has established so much dalam market. Saya kenal Lisandra pun many few years back. Okay. Baca kisah-kisah Puan Erna dan cerita-cerita sikit pasal Tuan Rizwan juga. So dekat situ sangat inspirational lah. Sangat inspirational. So mungkin kita start off lah. Kita start off dengan the founding of the company. Okay. The founding of the company. So kita tahu Puan Erna Yani. So siapakah beliau? From your perspective. Alright. Yeah. Okay. Tadi soalan dia pengenalan macam mana Lisandra kan? Betul. Yeah. So macam mana saya beritahu tadi, Madam Erna adalah isteri saya, isteri tercinta saya. Yes. Okay. So Madam Erna is bagi saya entrepreneur lah. Entrepreneur. So dia dah melalui perjalanan perniagaan tu sejak dia di bangku universiti lagi. Setahu saya lah. So dia dah buat pelbagai produk jualan. Saya rasa daripada hujung kaki hingga hujung rambut. Dia dah jual macam-macam. Macam-macam dia jual. Macam-macam. Even masa dekat universiti pun dia bukan fokus kat belajar, dia fokus kat bisnes. Tahu? Kisah tu tahu? Kisah tu tahu. And then dalam waktu berjalan tu dia ada some moment yang dia rasa jatuh. Dia which is mungkin biasalah dalam berniaga ni ada yang ditipu, and then mungkin emotional drive yang tak menentu, and then mungkin daripada keluarga sendiri, mungkin support system waktu tu yang saya diberitahu support system daripada itu tak begitu menggalakkan Madam Erna ni untuk ceburi bidang perniagaan. So especially from her family. Understand. Alright. So sebab yang saya tahu keluarga Madam Erna ni dia adalah keluarga yang
dibesarkan daripada keluarga orang kerja kerajaan. Okay, her mother is a nurse. Faham. And then ayah Madam Mena adalah ahli bomba waktu tu. And then tapi yang pagi saya tahu yang betul-betul sorok-sorok menyokong beliau adalah her father lah. And then waktu tu saya dengar ada sedikit harapan, cita-cita dia untuk nak menjadikan perniagaan sebagai dia punya career tu. Ada sedikit. Daripada situ saya kata okay, ada sedikit. Waktu tu dia try. And then dia try tapi mungkin orang kata Madam Mena tak mendapat restu dari keluarga. Kan. Mungkin waktu tu mindset daripada keluarga tu yang kata better you masih kerja. Lagi tak nampak. Ya, tak nampak masih perniagaan tu macam mana akan membangunkan you nanti. So dari situ Madam yang nak ke berniaga tu tak didapat support lah. And then dalam universiti dia try everything. And then saya rasa dia pernah jual juga produk MLM. Multi level marketing. So and then dia juga pernah menyanyi. Jadi penyanyi di Kenduri, yes. Rumah Kenduri. Dan dia juga pernah bawa bas. Bas. So saya bagi cakap, banyak benda yang you telah lalui dalam hidup. And you try and then waktu tu dia down sekejap. Which is dia rasa ada benda yang stuck dia. Which is restu keluarga. From that moment saya rasa itu yang jadi titik dia untuk ni. I think Madam Mena talk to her mother. And then mungkin I tak tahu, mungkin sesi bantal pilu-pilu punya ni, saya rasa sesi itulah yang membuatkan mendapat restu mak di situ. Waktu tu turning benda tu 360. Waktu itulah Madam rasa Madam Mena try to focus whatever yang dia dah buat dalam hidup dan perniagaan, nak fokus yang dalam perniagaan. And then saya dengar juga Madam Mena dah menjual macam-macam produk ni, dan dia belajar pula, try to upgrade dia punya knowledge. Menghadiri berbagai kelas business di luar. Dan dia tertarik pada Irfan Hairi, yang not mistaken. Irfan Hairi. So dia bagi tahu, kalau you nak berjaya, you kena fokus one thing. So one thing tu dalam banyak-banyak daripada kepala sampai ke rambut, dia pilih satu. Sebab dia dengar cikgu tu cakap macam tu, dia fokus satu. So dia pilih wangian sebagai perniagaan dia. I see. Tapi dalam itu juga belum wujud lagi designer waktu tu. I see. Belum wujud lagi. So sebenarnya it all started with that pertemuan dengan Irfan Khairi lah. Betul. Betul. Menarik. But before that, yang lepas dapat restu ibu tu, yang change 360. Yes, 360. Maksudnya berniaga dah macam-macam ni. Tapi orang kata tu dia stuck. Stuck. Saya rasa dia restu ibu dan ayah. Waktu itulah saya rasa momen yang dia kata business start grow. Business start grow, and then dia dapat pula daripada cikgu-cikgu belajar cikgu-cikgu business ni. And then waktu itulah dia panggil beberapa kawan yang pernah bersama dengan dia untuk start the business. Yes. I see. So bermulanya Dizandra tu hasil perjumpaan dengan Irfan Khairi. Betul. And then you guys start, dia start macam mana? Dia start jual produk lain dulu ke, ataupun dia start terus? Memang waktu tu yang saya dengar, dia memang, tadi saya cakap, memang dia jual daripada atas ujung kepala sampai ujung kaki tu kan. Memang macam-macam produk orang. Dia jual daripada orang. Produk orang, dia jadi reseller kepada produk orang. Saya rasa paling banyak yang saya masuk waktu saya bersama dia adalah wangian lah. Perfume lah. Tuan berjumpa dengan Puan bila? Saya berjumpa dia dengan dia 2000
Down the memory lane ni. Oh, masa. Waktu tu 2013-14 lah. I see. Saya jumpa dia. Tuan pun dah buat bisnes juga kan? Betul, saya pun dah buat bisnes. Saya pun memang dah azalinya mak ayah memang dah berniaga. Berniaga. So saya memang dah terjun daripada bidang bisnes saya dah kecil lagi lah. I see. Okay. And then tapi waktu saya jumpa Medan Merah ni, yang saya nampak yang dia jual yang betul-betul banyak adalah perfume. Memang perfume. Tapi produk orang lah, bukan produk dia. Interesting. Ya. Tu kalau saya nak cerita Dizandra 2016 lah barunya wujud produk Dizandra. Okay. Waktu tu. Masa tu waktu masa dia jual produk orang lain tu, dia dah fikir sebab demand terlalu tinggi. Tapi tak boleh supply. I see. Maksudnya waktu 2016 tu tak ada market untuk perfume daripada lokal ke macam mana? Kalau waktu tu saya rasa local brand untuk perfume memang kurang lah. Waktu tu memang kurang lah. Ada few brand tapi tak banyak waktu tu. And then waktu tu bila saya rasa bila demand tak boleh, kita boleh demand yang supply kita tak boleh limit demand tu, and then waktu tu lah Madam decide kita kena keluarkan produk kita sendiri. Tips yang menarik di situ. Tapi asalnya jual produk orang. Bila dia dah ada satu masalah, masalah yang dia nampak is good masalah, and dia try tu macam mana nak resolve atau macam mana cari solusi pada masalah ini. Dan waktu itulah wujud idea kita, let's go, we are ready to make it our brand sendiri. Bila saya fikir-fikir balik tuan cerita ni kan, industri perfume negara yang dibina sangat kuat oleh brand lokal bermula pada 2016. Boleh saya cakap macam tu tak? Yang betul-betul boom tu sustain, kalau saya rasa sustain boleh. Tapi kalau waktu tu waktu tu zaman tu online belum kuat sangat. Mungkin player dia ada, tapi dia tak macam dia punya range untuk orang tahu tak ramai. Waktu tu. Faham. Saya rasa waktu tu zaman Facebook kita tag orang tu. Waktu tu. Tapi tak semudah tahun sekarang. Sekarang kompetitor banyak dah. Lepas tu medium of untuk kita sebarkan kita punya produk tu dah terlalu limit. Bukan limit, maksudnya dah banyak platform. Waktu tu tak ada. Masa tu tuan Puan Erna dengan tuan promote Dizandra dekat Facebook sajalah ke ataupun any other platform satu tahun? Saya rasa betul, dia memang dia promoting perfume tu dekat Facebook saja. Facebook time tu algorithm apa semua tak ada, ads tu tak berapa strong lagi kan? Waktu tu saya rasa tidak. Tapi tak spend banyak lah time tu. Tak, memang Madam Mena ni memang dia start jual produk orang pun dah menggunakan reseller. I see. Nature dia pada reseller. And then dia macam mana dia dapatkan reseller? From Facebook. So waktu tu yang saya rasa dia kumpulkan all the resellers yang ada, saya rasa 40 orang. For the start lah. For the start of Dizandra, yes. 40 orang. Sekarang apa? Sekarang kalau untuk reseller je kita ada 3,000 orang reseller aktif. Wow. 3,000 orang reseller. Mantap. Thank you. 3,000 aktif reseller. Kita ada 400,000 database customer. Alhamdulillah. And so itulah saya rasa moment start yang saya rasa change Madam Mena. Bermulanya dengan restu. Ya, bermula dengan restu ibu ayah. And then terus Allah buka pintu. Betul. Buka pintu tu bukan buka pintu buat bisnes saja, buka pintu jadi industry leader. Ya, kan? Alhamdulillah. Bagi saya lah yang saya nampak perfume dekat Malaysia yang sangat dominan. Correct me if I'm wrong, is Dizandra lah. Alhamdulillah.
So sekarang ni dah ada 89 tim dalam. Betul, 89 orang tim di HQ. Semualah operation, production, What's the next marketing. next move? Untuk sekarang ni memang macam mana media membina di Zandra tu, daripada mission visi kita orang adalah to be a key player in fragrance industry, domestic Asian market. Dan memang kita target untuk di Zandra ni untuk pergi meluas lagi. Untuk first step adalah Asia country. ASEAN. Tapi dalam maksudnya sedia ada sekarang ni memang menguatkan di Malaysia lah. Tapi kita dah growing towards that. kata Asia country. Okay. Negara pertama yang nak ke sana? Oh, kita dah berada. Mesti dah ada dah. Kita dah ada dah. Dah ada dah. Kita dah ada dah. Dah agak dah. Kita dah berada di Singapura. Kita dah berada di Brunei. Yes. Kita dah berada di Indonesia. Indonesia tu kita ada HQ kita sendiri. Ada 9 orang staff di sana. Wow. And then kita berada di Hong Kong. And then kita berada di Cambodia. Hong Kong and Cambodia are our distributor. Alright, and hari ni saya dah close kita punya one distributor, dah ambil untuk produk ni ke London. Wow. Baru close saja. Ya. Di Zandra to UK ya. Tapi Official lah ni. Kira macam official lah. Saya boleh katakan official, tapi as for now belum lagi, tapi dah deal everything. Dan deal. So maksudnya ni dalam podcast ni official announcement ke apa? Boleh. Okay, so we're back dengan Tuan Rizwan. Yep, habis. Ya, terbaik. Okay, so tadi saya ada terpanggil lah Tuan sebut Puan Erna dan sejarah di Zandra sendiri bermula dengan reseller. Betul. So can you share dengan kita orang adakah industri reseller sekarang masih relevan? Wow, good question lah. Yeah. Good question. Bagi saya, for me, itself masih relevan. Masih relevan. Masih relevan. Bagi saya, developing people ni memang kita kena teruskan. Okay. So one of inspiring thing dalam di Zandra, kita masih mengekalkan reseller base dalam kita punya perniagaan. Yes. So kalau saya nak cerita lagi, masa 2016 tu, dalam 40 orang tu, Nedem ada bagi satu quotes yang mana kata tu, siapa nak berjaya. Waktu tu dia daripada 40 orang yang hadiri tu, siapa nak berjaya, hanya beberapa orang yang angkat tangan dan mengikutinya. Okay. 2016 ni cerita dia. So saya tak nak sebut angkanya waktu itu berapa, tapi daripada 40 orang saya rasa segelintir yang nak ikut dia. And then Madam cabar diri dia, aku akan pastikan orang-orang yang ikut aku ni akan berjaya. So pembuktian itu yang menjadikan growing reseller di Zandra sekarang. Faham. Tapi solid foundation lah. ya, solid foundation. Siapa yang ikut time tu memang sekarang still ada. Still ada. You see. Still ada. Saya rasa Masa tu Tuan time tu saya orang kat belakang yang macam ni duduk sebab waktu tu saya masih buat bisnes saya. Masih buat bisnes saya. Saat tu saya menghadiri majlis Puan Erna tu. Beda-beda saya rasa saya perhatikan dan saya melihat muka-muka yang angkat tangan tu. Dan muka-muka orang yang angkat tangan tu masih ada sampai sekarang. Wow. So kalau nak kata masih relevan, yes, it's still relevant. Bagi saya pembangunan karakter entrepreneur ni dalam di Zandra, kita tak pernah putus membangunkan diorang. Membangunkan diorang bukan sudut pada sales, bukan sudut daripada how much you make in di Zandra, tidak. Macam mana nak jadi entrepreneur dalam di Zandra. Yeah. Macam mana nak jadi entrepreneur dalam di Zandra,
Dan saya melihat kejayaan-kejayaan kecil tu yang menjadikan inspirational pada orang lain. Faham. Dan waktu tu saya nampaklah adalah satu cerita ni yang mana satu reseller ni memang daripada tak ada apa-apa, sekarang have something. Okay. Dan cerita-cerita itu yang kita selalu bawa, dan di Zandra tak pernah berhenti membangunkan reseller. I think saya nak echo dekat sini lah Tuan Rizwan, sebab dalam industri reseller ada syarikat yang berjaya. Betul. Ada syarikat yang dia buat sekejap and then dia gone. Betul. Okay. So bila tuan sebut membangunkan reseller, I think sebenarnya benda tu keyword yang paling utama dalam industri. Betul tak tuan? Betul. Betul. So from your experience bersama dengan Puan Erna, tuan sendiri di Zandra HQ sendiri, apakah key elemen penting yang usahawan sekarang kena buat untuk sustain business reseller dia? Mind that tuan dah sebut dah tadi. Mind that tuan dah sebut dah, iaitu membangunkan usahawan. Just give us few example perhaps. Okay, boleh. Yeah. Yeah. Okay, bagi saya Mena dia dah wujudkan reseller sejak azali lagi, right? Apa yang membuatkan kejayaan reseller tu kekal sampai sekarang adalah saya rasa adalah love. Okay. Love yang diterapkan dalam, maksudnya Elemen penting lah. Elemen penting lah bagi saya. Sebab reseller ni dia ada bermain dengan emotional drive. Betul. Macam saya cakap tadi, ada kadang-kadang orang bila sale tengah mencana-cana, aku dah semuanya. Tapi bila sale tengah down, jatuh ke bumi, mulalah inilah itu. You know? Tapi waktu tu kita tetap anggap benda tu, kasih sayang tu tetap. Kau macam ini pun aku sayang kau, kau macam tu pun aku sayang kau. And then second thing saya boleh cakap, apa yang dah dibangunkan dalam untuk reseller ni adalah sistem. So dalam di Zandra sini memang kita orang ada sistem yang kita gunakan, macam mana kita nak kira atau Automate lah. Betul. Kan nak say automate, macam mana kita record dia orang. How to say, track dia orang tu. Okay, faham. Kan? Faham. You level kat mana sekarang ni, you level kat mana sekarang ni, kan? Alright. So lagi saya rasa yang paling penting sekali ni adalah foundation reseller tu sendirilah. Foundation lah. Sebab middleman macam tadi saya cakap, dia bermula daripada sistem, dia bermula dengan perniagaan produk orang lain. Okay. Dia dah faham dah jual barang tu macam mana. Macam mana deal dengan founder, semua. Okay. Dia dah tahu dah jalan Dia dah tahu dah cerita tu. And then dia dah buat MLM. Dia dah tahu sistem MLM tu macam mana. Okay. And then lepas tu dia buat produk, masa dia buat produk tu, dia memang dah bermain dengan reseller. So dia memang dah ada ilmu reseller tu, drive reseller tu macam mana. Dia dah tahu. Dia memang dah tahu. Saya rasa dia lah pakarnya. Bread and butter di Zandra lah. Di Zandra dia lah. Macam mana dia jaga dia punya reseller tu, dia lah. Faham. Maksudnya dia dah tahu. Sebab sebelum ni dia pernah jadi reseller produk online. Macam saya cakap tadi. Dia dah tahu, kalau aku ada masalah ni, macam mana aku nak beritahu dengan founder. Faham. So sekarang ni ada masalah yang sama, macam mana founder nak attract kepada reseller tu. Okay. Jelas? Love. Keyword dia. Tuan, bila tuan sebut macam tu kan, saya terpanggil untuk nak kupas sikit lah. Okay. Tuan sebut MLM kan tadi kan. Ni topik kontroversi sikit lah. Boleh. Tapi saya rasa boleh menjawab kepada persoalan orang lah. Okay. Apa beza MLM dengan reseller? Apa beza MLM dengan reseller?
Saya tak pernah join MLM. Tapi apa yang apa tadi soalan tadi? Apa beza MLM dengan reseller by your Perspektif. Sebab I think lebih kurang sama je. Betul. Tetapi persepsi MLM kepada masyarakat kepada MLM ni sedikit dia macam tak berapa. Sebenarnya saya rasa sistem MLM tu dia dah full of structure of reseller. Sebenarnya bagus. Betul, saya setuju. And then cuma macam tadi cakap, the emotional drive pada resellers tu atau orang-orang yang berada di dalam MLM tu mungkin dia tak boleh tahan, tak sanggup. Faham. Itu yang saya rasa bukan beza, itu adalah challenge ketika tu. Dan saya rasa tak ada beza pun reseller dengan MLM. Betul. Tak ada beza. Tak jauh beza pun. And then cuma dia very established dan kita reseller sekarang ni pun sama lebih kurang. MLM juga. Betul. Tapi diorang ada sistem diorang sendirilah. Betul. Kita bukan MLM. Kita trading tapi menggunakan Resellers. Ya. Betul. Saya sangat setuju sebab persepsi masyarakat tu dia berkenaan dengan MLM ni dia sedikit salah anggap. Betul. So sebenarnya MLM company dekat luar sangat berjaya. Betul. Dan dia orang diiktiraf by ACTA dah pun. Betul. So dekat situ nampaklah sebenarnya bukannya industri tu yang rosak. Tidak. Orang yang masuk dalam industri tu yang merosakkan. Betul. Sedikit insight lah. Yes, Kita sembang industri sikit lah. Boleh. Okay, so Dan masih wujud lagi sampai sekarang kan, betul? Sampai sekarang. Dan banyak syarikat-syarikat yang besar sekarang nak explore. Betul. So benda-benda macam itulah yang kita nak tengok. Okay, so thank you for the sharing tuan. So next thing lah yang saya nak tahu lah, from your point of view, experience you dah ni apa semua, pengalaman yang paling bahagia yang tuan rasa sepanjang melakukan di Zandra, sepanjang bersama dengan Puan Erna, your journey in entrepreneurship ni macam mana so far? Okay. Saya nampak peningkatan daripada berniaga di atas katil, dan terus ke ruangan yang kecil macam studio ni, and then besar sedikit daripada studio ni, and then ada kedai sendiri di Bangi Central, dan seterusnya dah ada kilang sendiri. Itu saya nampak benda yang macam dia punya keep on going growth tu adalah dia punya bagi saya the best feeling lah. So dalam di Zandra ni kita tak putus-putus untuk untuk menjayakan orang lain, somehow dia akan menjayakan diri kita juga. And then perjalanan tu yang saya nampak, growth tu yang saya nampak, wow, 10 tahun you dah sampai ke sini. And then sekarang ni pula kita dah expand kita punya business, dah berada di luar negara. Kita ada HQ di Indonesia, and then kita ada beberapa distributor di Hong Kong, China, Cambodia, and then terbaru adalah London. Dan benda tu yang saya buat peningkatan tu lah, growth tu. Ada satu lagi yang saya pasang dalam Facebook, di Zandra letak apa? Stiker dekat kapal terbang. That is cuba cerita sikit apa je that day tu. Itulah satu kebanggaan yang saya rasa saya boleh banggakan produk lokal. Waktu tu 2018 ke 17 macam tu. 2018. 2018 local brand dah wrap balut kapal terbang Air Asia 4 biji.
4 biji. 4 biji. Bukan satu. Bukan satu, 4 biji. 4. Dan waktu tu saya cakap, ya Allah, rezeki apa lagi kau nak bagi pada kita orang ni. Dan kebanggaan tu saya rasa tak pernah kot buat advertisement local brand dekat kapal terbang dan collaborate dengan AirAsia yang sama value dengan kita orang. Which is diorang you semua orang boleh terbang dengan Everyone can fly. everyone can fly kan. Betul. Kita orang pun di dalam desain pun everyone can dapat bawaan antarabangsa dengan affordable price. Wow. So sama value dan kita collaborate dengan AirAsia waktu tu, saya rasa itu kebanggaan yang saya rasa yang patut kita bangga dalam Dizandra lah. Ya. Sempat jumpa Tony ya. Oh, kita visual apa? Visualize. Bukan, kita macam ni. Tony Fernandez tengah bercakap. Oh, virtual meeting. Yes. Kita so dia tahulah brand Dizandra dah lah. Dah. Sampai sekarang masih Still in contact. Still tak, rapping tu masih ada. Wow. Sampai sekarang. And then waktu tu lah Dizandra dikenal di luar negara. Waktu tu orang cakap you spend the marketing dekat situ, you dapat apa? Burung yang dapat tengok. Tapi ya, kita menidakkan lah, okay? Menidakkan dah cerita-cerita itu kan. Tapi kita ada strategi. Kita ada kita punya own ke mana kita nak tuju. Macam saya cakap tu, our vision to be a key player in the fragrance industry dominating Asia market. Macam mana orang ASEAN ni nak tengok kita kalau kita hanya promoting di dalam lokal saja. Ya. So waktu itulah saya rasa orang luar nampak Dizandra. Idea from the aeroplane tu. Ya. Tapi saya pun macam impress. Tengok kita buat something. Dia punya outcome atau feedback yang kita dapat. Wow. Wow. 4 kapal terbang. Bayar tu. Oh, bayar. Mahal ke? Mahal ke? Tapi alhamdulillah lah, syukur alhamdulillah membuahkan juga hasil. Okay, we're back. Okay, Tuan Rizwan. Tadi masa break tadi, Tuan Rizwan ada satu cerita yang saya rasa sangat inspirational lah. Sangat. Takut. Betul lah. Kata Puan Erna kan, Tuan Rizwan adalah tulang belakang utama Dizandra. So nak capai ke tahap tu, nak melalui tahap tu, Tuan sendiri pun ada cabaran dia. Betul. Dan kisah tu sangat bagi saya dengar tadi masa break tadi, saya macam ni duduk macam ni. Betul je. InsyaAllah. Boleh. Okay, macam mana saya boleh terjun ke Dizandra ni? Ya, sebab Tuan sendiri pun ada bisnes. Betul. So saya dah bermula bisnes sejak kecil lagi, seperti saya beritahu. Saya dah buat bisnes dari umur saya sekolah rendah lagi sebenarnya. Okay, ketika dah berkahwin dengan Puan Eda Mena ni, Meda ni dia macam ni lah, orang bisnes ni dia memang tak ada masa. Waktu tu Dizandra dah growth. Okay, dan saya ada bisnes saya sendiri. Dan tapi mana ada benda lagi yang dia harapkan. Especially saya pun mengharapkan juga benda tu. Which is kita nak spend masa more together, bersama-sama. Husband and wife. Okay. Right. Cerita saya That's the goal lah. That's the goal lah. Right. Okay. Saya ni dengan Madam Mena ni ditakdirkan buat bisnes ni memang kita orang punya passion. Okay. Then waktu saya berkahwin juga, bayangkan orang naik pelamin, lepas naik pelamin pergi honeymoon, betul? Saya dengan Nena tak ada. Saya menikah dengan Banda Mena di Johor.
habis nikah tu, saya balik terus ke KL, terus kerja. Terus? Tak ada honeymoon apa? Tak ada. Wow. Tak ada. And then waktu tu saya rasa sanding pukul 12, petang tu saya dah caw balik KL. Sebab saya rasa saya ada lagi benda penting saya nak kena kejar. Saya nak kena supply semua Kira tuan hardcore entrepreneur lah. Time tu. boleh katakan macam tu lah. Bapak. Orang cuti saya tak cuti. And, tapi saya dah merasa, alhamdulillah lah merasa semua tu sebelum Medan. Dan saya rasa benda tu yang saya membuatkan saya aku nak cuba jadikan isteri aku ni sebagai seorang usahawan juga dengan apa yang aku ada. So tapi dah berjaya, tapi ada benda lagi yang stuck kita orang. Which is kita orang tak ada masa. Together. Tak Tak ada. Kami sibuk berniaga sampai saya pergi pagi balik malam. Maksudnya saya pergi pasar pukul 3 pagi, balik pukul 10 malam, pergi 3 pagi, balik pukul 10 malam. Repeat lah. Hari-hari. Berapa tahun tu? Berapa tahun lama. Tak, maksudnya masa Momen tu daripada sejak kahwin sampailah saya berhenti quit 2016 saya enter di genre. Okay. Right? Dan waktu tu Medan cakap macam ni. Ya. Dia panggil Ayah. Dia panggil ayah. Ayah. Okay. Ya, kita dah ada business, kita dah buat ni. Tapi ada satu benda yang saya rasa kita kena ubah atau kita kena make something. Saya kata apa? Nak tak ayah join dengan mama buat bisnes di Zandra? Okay. Saya nak menjawab. Saya nak menjawab soalan tu. Saya tak ada point nak jawab tu. Sebab bisnes yang saya handle tu adalah bisnes keluarga. Okay. Tapi Medan ni hari-hari dia masukkan input. Ya, jomlah join. Itulah saya. Tuan pun nak tinggal bisnes family pun tak mudah. It's not easy. Tak mudah. Tapi jelah dia isteri kita, nak tak nak pun kita kena dengar, betul? Cumanya kita ada ego ni macam nanti dululah. Itu saya cakap, saya tanya dia satu soalan. Kalau ayah jual barang basah, barang makanan, hari-hari orang beli, kenapa ayah nak join jual minyak wangi yang bukan orang hari-hari nak beli? You know apa jawapan daripada Medan? Apa? Ya, tahu tak? Wangian ni dah wujud pada zaman Rasulullah lagi. Time itu saya tak duduk hujau. So dia bagi jawapan yang bagi saya logik. Sebagai kita lelaki ni logik tau. Logik, betul. Dah wujud daripada zaman tu lagi. Saya cakap, okay. Saya dah tanya satu soalan. And then waktu tu juga saya tanya lagi satu soalan. Okay, ayah boleh ni, tapi mama boleh tak mama tunjukkan bukti lagi? Okay, dia beritahu saya. Okay, ya, nak tak kalau mama make 1 juta sales, ayah berhenti kerja. Dia bagi saya ni 1 juta sales. 1 juta sales. Tuan quit terus. Ayah kena berhenti kerja. Lagi tercabar. Saya lelaki, kita ni lelaki tak boleh dicabar. Tak boleh. Tak boleh dicabar. Perhatiannya lelaki susah sikit. Susah. Tapi okay, kita ni lelaki, kita ni ego. Okay. Betul. Awak nak buat, awak cubalah buat. Buat. Dan dia menunjukkan progress itu dan menunjukkan result tu pada saya setelah beberapa bulan. Tapi dia tidak putus-putus masukkan mindset ayah kena berhenti kerja. Sebab apa? Sebab kita nak quality time atau spend time bersama. Dah masuk hari-hari masuk benda tu, nak ditadikan cerita, pendek cerita, saya beritahu Puan Aina, hari tu
Ya, mama ada 1 juta dalam bank account. Ha. Hari tu 3 hari saya demam kawan-kawan. 3 hari saya demam. Betul tak? Okey, demam sebab apa tu? Demam sebab apa masa ni? Kita dah bagi cabaran, kita dah bagi ni, dia cabar kita, dia tunjuk result. Proof terus. Dia buat tunjuk proof. Kita ni bila orang dah tunjuk proof, memang checkmate lah. Memang checkmate lah. Kau nak cakap apa lagi? Kau dah bagi macam-macam, dia tunjuk tu, checkmate lah kita. 3 hari teman-teman saya kawal demam. Tapi macam saya cakap tadi, walaupun saya terus bekerja juga. Hari ketiga hari keempat saya dah recover daripada demam, saya ditakdirkan accident. Allah. Accident guys. Accident Lepas demam tu. Dan waktu itulah saya decide untuk berhenti kerja. Kenapa? Apa terjadi waktu accident? Waktu accident tu macam ni saya accident tu bukanlah langgar orang, saya langgar lembu. Okay. Saya ingat lagi tu dekat sebelah highway tu, kat Seri Kembangan. Tu jalan hari-hari saya lalu pergi Pasar Borong. Saya langgar lembu, lori saya hancurlah bahagian depan. Keluar bayang-bayang Mirna, mak ayah saya, anak saya. Kalau Allah takdirkan saya tak ada ketika, siapa nak jaga dia orang? Itu adalah tanda Allah bagi. Nah, kau fikir macam ni. Cerita dia, kau tak tahu apa yang kau akan, macam mana kau nak buat. Tapi kau hanya mengadu pada dia, ya Allah kau tunjukkan aku. Sekarang aku dah tunjuk jalan, kau kena berhenti kerja. Bila saya cakap siapa nak jaga diorang ni, ketika tu sedar dalam accident tu sedar saya terus cakap, ya Allah, ini ke tanda jawapan dia. Dan waktu itulah, waktu accident juga, saya terus sekolah ayah saya pukul 4 pagi. Oh, jadi 4 pagi, gelap lah ni. Gelap guys. Lembu tu selamat tak mati. Lembu tu masih hidup lagi. Saya call ayah saya, ya, saya nak berhenti jual lagi barang basah ni. Saya nak berhenti. Ayah kata, kenapa? Saya cakap, ya, one accident. Ayah kata, okey, balik daripada pasar, jumpa ayah. Saya pergi beli barang, balik pasar tu, saya jumpa ayah saya, okey. Hari tu juga Allah tunjukkan lagi orang beli bisnes tu. Tuan nak join di Zandra. Lepas tu tuan tak nak tinggalkan bisnes lama. Yes. Tapi Allah buka jalan. Allah buka jalan. Join di Zandra. Esok tu terus ada orang offer. Tak, hari tu juga orang offer. Pukul 4 pagi saya accident. Pukul 7 pagi ada satu orang offer nak beli bisnes tu. Terus bagi cek kat saya. Terus. Dan waktu itulah saya, apa yang kita peningkan sama ni, kau tak payah pening. Dia dah tunjukkan jalan dia sebenarnya. Dia atur semua benda tu. Cuma kau kena sabar, kau kena tawakal, dan kau tahu benda tu akan mudah bagi kau. Okay. Wow. Tu saya cakap, apa yang kita pening-peningkan tu semua dah diatur oleh dia. Kan? Dia bagi sekali je. Accident tu tuan pergi ke Zandra, esok betul orang beli. Terus. Besoknya saya kerja di Zandra. Wow. Dari situlah saya ada masa dengan rumah saya, boleh bermain dengan anak-anak, saya boleh pergi kerja sama-sama dengan anak. Kan? How, mas, feeling tu macam mana bila dapat pergi husband and wife kan, pergi kerja yang sama, buat benda yang sama? Fulfill lah. Best lah. Best gila. Teringin. Masa tuan accident tu kan, life flashes lah. Betul. Life flashes. Dia macam bayang-bayang tu ke dalam berapa second dia keluar tu.
Satu saya tanya diri saya, kalau saya tak ada, ditakdirkan tak ada, siapa nak jaga dia ni? Siapa nak jaga dia? Saya nak sulung dia berempat beradik. Okey. Sama kita. 4 beradik juga sulung. Dan anak waktu tu, anak saya Mika waktu tu. Yang sulung tu lah. Yang sulung tu 9 tahun tu. Siapa nak jaga dia? So waktu tu lah saya rasa, aku punya perjalanan ni tak berhenti lagi ni, tak boleh stop sampai sekarang. So siapa kita nak decide? Kita kena decide tau. Tapi waktu tu decide, Allah mudahkan semua jalan. Allah mudahkan jalan tu. Okay. Ini momen tu. Ini momen lah. Okay. So saya kalau ikut hati ni nak sembang panjang ni. Boleh. Rizwan. Kita nak tahu banyak lagi lah. Tapi saya nak Tuan beri sedikit nasihat lah, especially kepada usahawan-usahawan dekat luar. Kan? Mereka buat bisnes, jatuh, bangun, sebagainya, hadapi semua cabaran. Apa nasihat Tuan? Tuan dah bina satu syarikat bersama isteri Tuan yang sampai sekarang dah, saya rasa lah, dah sangat besar. I think you guys punya revenue I think dah lebih lah as normal punya company buat kan. Tapi apakah nasihat yang Tuan boleh berikan untuk usahawan-usahawan di luar sana, sama ada dia bergerak sendiri ataupun dia bergerak dengan suami isteri? Apakah key dia untuk sentiasa kita bangunkan bisnes? Sebab kita tahu orang-orang kita ni dalam membangunkan bisnes, satu je, dia kena ada ilmu dan sebagainya, dia kena bergerak. Tapi what do you think from your perspective yang membuatkan Dizandra dah capai kepada satu tahap yang macam Tuan cakap now Dizandra is here now? Okay. What do you think? Bila cerita dalam bisnes ni, kita kena ada tujuan. Right? So bila kita ada tujuan, kita kena tahu macam mana kita nak capai tujuan tu. Bila kita dah tahu macam mana nak capai tujuan tu, kita kena bergerak untuk capai tujuan tu. Jangan stop. For me, kalau you ada clear vision sebagai usahawan, atau benda ni boleh relate, usahawan ke, keluarga ke, yourself ke, boleh relate. Bila you ada tujuan dalam hidup dan you tahu macam mana nak capai tujuan tu, dan you kena bergerak ke arah tujuan itu. So bila you tahu kenapa you nak sampai ke situ, dan you tahu bagaimana macam mana you nak sampai situ, dan you mesti sampai situ, that is my nasihat kepada semua orang. Apa saja kat depan tu? Apa saja kat depan tu, nak benda tak best ke, benda yang best ke, hadap je. Hadap. Jangan pernah lari. Walaupun sakit dia tu sakit. Jangan pernah lari. You hadap je. Sebab kita kena find a solution. Bukan lari pada masalah. Find solutions. Kena cari solutions. Even though benda tu tak baik ke tak baik, tapi biasa mana ada orang benda yang tak baik, betul lah. Betul. So fikir yang cara baik untuk menyelesaikan satu masalah. Okay, nasihat saya pada semua, penting you tahu tujuan you nak ke mana. Betul. You kena clear benda tu. Macam Dizandra, macam saya cakap tadi, kita memang nak fokus, kita nak dominating harga market. Kita tahu tujuan kita ke situ, macam mana kita nak capai situ, kita tahu macam mana caranya, dan bergerak ke arah tujuan itu. Dan niat tu yang penting, nak membangunkan usahawan, nak menjayakan reseller Dizandra. Yes. Datang dengan niat yang baik juga. Betul. Okay, saya benda tu penting lah. Tu kunci utama syarikat yang berjaya. Ya. Saya jumpa orang yang hebat-hebat. One of my mentor, kalau tuan tahu, Karangcraft, Datuk Husamuddin, yes. Dia ada 1,500 pekerja. Betul.
Dia cakap dalam perniagaan ni, bina nak ke tingkat yang paling atas, tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga dalam setiap bangunan tu haruslah kukuh. So maksudnya foundation dia kena sangat-sangatlah kukuh untuk kita capai ke puncak. So dekat situ saya belajar daripada master at work lah. Betul. Yang kita boleh pelajari. I think that's about it. Dan saya rasa sangat bangga dan ditugaskan pada hari ni untuk buat podcast dengan Tuan. Allah. Terima kasih banyak-banyak Tuan. Terima kasih banyak-banyak Tuan. Jemputannya, terima kasih. Saya rasa sangat-sangat inspirational. Amin. Bagi saya, setiap perbincangan yang kita buat ataupun setiap hasil sembang kita ni haruslah ada impact. Betul. Sebab apa saja yang kita buat kena ada impact yang memberi manfaat kepada orang lain. Wah, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Paling penting. Bagi manfaat kepada orang lain. Jadi perbincangan ataupun kita kata podcast hari ni sangat-sangat reflect kepada that vision. Dan saya sangat-sangat terima kasih kepada Tuan Rizwan. Kongsikan cerita, kongsikan pengalaman you, dan hopefully kita dapat jemput Tuan lagi. Boleh. InsyaAllah. Jemput Madam Myrna. Kita akan jemput dua-dua founder. InsyaAllah. Okay Tuan, last but not least lah. We thank you sebab Tuan banyak contribute kepada this podcast. Would you like to share something about Lisandra? What's moving forward ke any program that you like to do? Okay, alright. So dalam Lisandra kita masih mencari reseller, menjadi reseller dalam Lisandra. Sekarang memang this year memang kita fokus on recruiting reseller. So untuk siapa-siapa nak menjadi reseller dalam Lisandra, you can direct contact dalam kita punya website. Dekat situ ada our contact, dan ataupun pergi cari mana-mana reseller di Malaysia, macam mana nak cari jadi reseller dalam Lisandra. Right? Sebab kita orang dah sediakan macam-macam strategi. Strategi macam mana nak jadi reseller di Lisandra berjaya. Dan benda tu dah complete, the module dah complete, the strategy dah complete, and the product itself pun memang dah tersedia sebaik yang mungkin. And insyaAllah bagi kami hanya tugas kami hanya untuk membangunkan more entrepreneurs dalam negara, dan mungkin sumbangan kami boleh contribute kepada negara juga. Alright. So saya rasa jadilah seorang peniaga yang berjaya, dan insyaAllah salah satu faktornya adalah di sana, insyaAllah. Alright. Tuan Rizwan, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Thank you so much. Hopefully we can work together. Thank you, agent to you. Mantap.